Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menemu ramah seorang pentazkirah iaitu Ustaz Jalaluddin Muhammad Zaki. Beliau berumur 28 tahun. Jadi sebelum kami memulakan temu ramah kami, akan saya kongsikan sedikit berkaitan dengan latar belakang beliau dalam bidang akademik. Jadi, Ustaz Jalal ini telah mendapat 9A bagi peperiksaan SPM dan beliau mempunyai degree dan master dalam jurusan Chemical Engineering di University College London. Ustaz Jalal merupakan seorang yang mempunyai bakat dalam menjadi hos bebas dalam banyak program TV Islamik. Antaranya adalah di stesen RTM, TV9 dan TV Al-Hijrah. Beliau mempunyai banyak pengalaman dalam menjadi hos dalam program Salam Pagi di TV1, Solat Jumaat dan Ma'al Hijrah live sebagai seorang reporter dan Hijrah Anak Muda di TV Al-Hijrah. Jadi mari sama-sama kita teruskan dengan sesi temu ramah. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Pertama membuka majlis dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Ustaz Jalaluddin bin Muhammad Zaki selaku pentazkirah kita pada hari ini, rakan-rakan yang turut serta dalam menjalankan program ini iaitu Cik Nurhaisyah Humairah binti Muhammad Razi dan Cik Ali Sofia binti Al-Swadi. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul untuk menekar sedikit perkongsian ilmu dalam program Temu Al-Quran dan As-Sunnah membentuk masyarakat berkualiti. Saya Amal Husna binti Amran sebagai moderator anda pada hari ini ingin mengajak para hadirin sekalian untuk memperbanyak selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW bagi menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda yang telah banyak melakukan pengorbanan buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan dengan selawat yang dilafazkan itu akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. InsyaAllah terlebih dahulu marilah kita sama-sama mendengar bacaan doa sebagai pembuka program yang akan dipimpin oleh saudari Nurhaisyah Humairah binti Muhammad Razi. Dipersilakan.
Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan dan terima kasih kepada saudari Ala Sofia atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkan pesanan-pesanan dalam bacaan doa tersebut. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan agenda kita pada pagi ini dengan bacaan hadis yang akan disampaikan oleh saudari Ala Sofia binti Al-Swadi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amraini dan tadilu ma tamassaktum bihima. Kitabullahi wa sunnatin nabiyyi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu Sunnah Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Malik. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudari Ala Sofia atas bacaan hadis tersebut. Seterusnya, saya mempersilakan pentas kirah kita iaitu Ustaz Jalaluddin bagi menyampaikan sedikit sebanyak ilmu berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Al-Quran dan As-Sunnah membentuk masyarakat berkualiti. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad man khalaqatil anwar illa bidati. Terima kasih kepada puan pengurusi majlis dan juga adik-adik yang saya kasihi. Hari ini saya ada masa lebih kurang berapa lama untuk kalau 7.45 ni mungkin 20 minit. Berapa masa saya ada sampai jam berapa Hello, boleh bagi respon ke? Saya tengah mute. Tak dengar? Kurang jelas. Okey, sekarang ni okey tak? Okey. Soalan saya ada lebih kurang 20 minit kan? Jadi 8-5 minit saya akan berhenti. So itu saya akan mulakan dengan bacaan Al-Quran. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada adik-adik AJK untuk membuat program ini. Saya tak tahu berapa orang yang tengah ada dengan diskusi kita hari ini. Bertiga, okey. Bacaan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahul Azim. Saya telah bacakan surah dari ayat suci Al-Quran dari surah Al-Jumu'ah ayat 1 hingga ke 3 yang mana ianya merupakan ayat kita panggil sebagai ayat anchor untuk kita bincangkan pada hari ini dalam topik bagaimana Al-Quran dan Sunnah ni membentuk masyarakat yang berkualiti. Saya sempat untuk membuat sedikit research malam semalam berkaitan dengan topik ini dan bagaimana sebenarnya ideanya sudah ada di dalam kepala, cuma saya nak letakkan di dalam flow yang cantik, di mana Al-Quran ini selalu dianalogikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibaratnya seperti hujan dari langit. Ada beberapa tempat dalam Quran ini di mana Allah menganalogikan Al-Quran dan juga air hujan yang turun dari langit.
apa persamaannya? Yang pertama ialah hujan ini turunnya dari langit dan Al-Quran juga turun dari langit. Hujan ni ialah air yang suci dan Al-Quran juga merupakan benda yang suci. Hujan menghidupkan tumbuhan yang mati, kerana itulah benda yang penting, iaitu air. Dan Al-Quran pula menghidupkan hati manusia yang mati. Inilah yang disebutkan dalam Quran, dan sebenarnya topik yang saya akan bawakan hari ini ni secara tuntasnya dalam satu perkataan ialah tentang transformasi. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah ni membentuk transformasi dalam masyarakat umat manusia selama beberapa ribu tahun lamanya, ya. Dan transformasi ini dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan seorang guru yang diturunkan, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah guru pertama kita dalam urusan bagaimana kita nak hidup dalam dunia ni. Okay. Allah turunkan seorang manusia juga, yang mana kalau Allah turunkan malaikat, maka manusia akan berkata, oh, malaikat bukan manusia, jadi dia tak ada ni, dia tak ada nafsu dan sebagainya. Tapi Allah turunkan, lantik seorang rasul dalam kalangan manusia supaya untuk Allah tunjukkan bahawa inilah yang kamu perlu ikut. Jadi itulah guru yang pertama. Jadi dalam tajuk hari ini, bagaimana Al-Quran boleh memberi transformasi kepada sebuah individu dan juga masyarakat. Itulah fokus kita pada hari ini, dan mungkin saya akan luangkan masa sebanyak 10-12 minit ni untuk kita lihat lembaran sejarah, sirah, dan bagaimana perubahan-perubahan yang dibawa oleh Nabi SAW melalui agama Islam, melalui Al-Quran dan Al-Hadis telah mengubah secara total sebuah masyarakat. Okay. Baik, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran ini diturunkan dan seorang Rasul telah diutuskan dalam sebuah masyarakat Arab Jahiliyah, yang mana masyarakat ini hidupnya di tengah-tengah padang pasir, yang mempunyai berkurun lamanya disebut sebagai budaya dan adat yang pelik-pelik, yang zalim. Bagaimana Allah turunkan Al-Quran ini sebenarnya untuk mengubah sebuah masyarakat yang seteruk-teruk masyarakat. Dan sebab itulah, disebabkan masyarakat yang teruk pun boleh diubah, ditransformkan menjadi sebuah masyarakat yang diangkat darjatnya, masyarakat yang mulia, disebabkan oleh Nabi SAW. Maka disebabkan itu jugalah ajaran agama Islam telah pun kekal selama 1400 lamanya. Okay? Dan kita nak tengok kenapa. Baik, saya pecahkan kepada dua. Bagaimana transformasi ini berlaku. Pertama ialah perubahan kepada individu, dan kedua ialah perubahan kepada masyarakat. Okay? Dan Islam ni disebabkan dia agama yang syumul, maka dia melingkupi seluruh gaya hidup kita lah. Sebab kita sebut sebagai Islam is the way of life. Dan kalau kita lihat sirah, Nabi SAW telah pun dilantik untuk menjadi pendakwah, iaitu seorang Rasul pada umur 40 tahun, dan kemudiannya pada umur 63 tahun Nabi telah wafat. Dan dalam masa 23 tahun yang krusial ini telah pun membawa perubahan yang besar kepada masyarakat. Kita lihat dari segi individu, apa yang telah pun dibawa oleh Islam, oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Bila saya sebut Islam tu maksudnya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis lah. Sebab itu yang mengikut saudari Anis dibaca tadi, ditinggalkan dua perkara kan. Agama ni telah pun lengkap dan telah pun ditinggalkan dua benda. Jadi ialah Islam itu ialah dua benda ni lah, Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dari segi individu, perubahan ataupun transformasi yang telah pun dibawa oleh Islam ialah
daripada segi macam mana kita tidur, apa adabnya, macam mana orang tu nak berkahwin, nak kahwin dengan siapa yang boleh kahwin. Yang ketiga, macam mana nak cerai contohnya kan. Okay, apa sepatutnya mindset kita nak fikir hidup ni, apa purpose of life. Diajar dalam Islam. Kemudian mindset kita ialah mindset akhirat. Seorang Muslim mempunyai mindset akhirat, iaitu kita bukannya hanya fokuskan untuk hidup di dunia sahaja, tetapi fokus kita ialah apa ataupun di mana kita letakkan diri kita di akhirat. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Dan semua transformasi ini membentuk sebuah individu yang berkualiti, kerana Islam datang membawa satu perundangan yang sistematik bagaimana kita menguruskan diri kita. Baik, dari segi masyarakat pula, bagaimana perubahan dibawa oleh Al-Quran ini kepada masyarakat. Baik, kalau kita lihat, bila individu ni dia hanyalah seorang. Tapi bila ada dua sahaja interaksi pun dah kira sebagai bagaimana masyarakat itu telah berubah. Kerana interaksi antara dua ni bila digabung-gabungkan semuanya membentuk sebuah masyarakat. Dan kita lihat bagaimana dengan adanya Islam merubah cara perniagaan masyarakat. Kita lihat Al-Quran ataupun Al-Kitab diberikan, diajarkan tentang iman, diajarkan tentang perundangan. Maka dalam konteks perniagaan, beberapa perkara telah pun digariskan. Contoh ialah riba diharamkan dalam Islam. Gharar diharamkan dalam Islam. Gharar maksudnya ketidakpastian dalam perniagaan. Dan kalau kita lihat masyarakat Arab ni memang sangat dekat dengan perniagaan, dan Islam ni datang untuk memberikan satu kerangka perniagaan yang adil, yang tidak menzalimi orang lain. Hatta diturunkan sebuah surah yang khas untuk membimbing manusia bagaimana jangan kita ada penipuan dalam jual beli. Kan? Jangan kita kata masih boleh lihat ke saya punya kamera ni? Okey. Dalam sebuah hadis disebutkan, man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukanlah kalangan kami. Dan hadis ini sebenarnya cerita Nabi tengok orang jual kacang. Kemudian dia cedok bahagian bawah. Dan kacang ni di atasnya ialah kacang yang elok, tapi di bawahnya kacang yang busuk. Maka apabila Nabi nampak seorang peniaga yang menipu, okey, rupanya dia ambil belah bawah tu yang busuk. Tapi yang atas tu nampak baik saja. Maka ada hadis yang diturunkan untuk bagaimana kita sebagai manusia Muslim perlu ada sifat amanah dan integriti itu. Semuanya diajarkan dalam Islam. Maka ada contoh lain bagaimana masyarakat telah pun ditransformasi pula dari segi pembangunan ekonomi. Sistem sedekah, zakat, baitul mal, semuanya untuk membantu masyarakat yang berada dalam kelas-kelas yang bawah, fakir miskin. Ini sebuah transformasi yang sangat hebat. Sebuah agama ni betapa lengkapnya ia, sehingga kan peringkat kerajaan, pemerintah pun ada satu garis panduan bagaimana kamu sebagai seorang Muslim perlu menjadi pemimpin yang sekian. Maka itulah hebatnya Al-Quran dan Sunnah bila diturunkan boleh membentuk transformasi dalam menghasilkan masyarakat yang berkualiti. Antara lain, muamalah dan interaksi antara manusia semuanya ada. Macam mana kita nak berinteraksi dengan jiran, macam mana kita nak berinteraksi dengan ibu bapa kita, ibu bapa macam mana interaksi dengan anak-anak. Semuanya melalui kisah-kisah dalam Al-Quran, melalui
saranan-saranan dan surahan-surahan dalam Quran. Contoh tentang ibu bapa dalam surah Isra disebutkan, jangan kamu sebut perkataan pun dengan ibu bapa kamu. Maka itu sekecil-kecil institusi sebuah keluarga ada panduannya, maka apatah lagi macam saya sebut tadi dalam konteks kerajaan, seorang pemerintah juga ada ayat-ayat yang boleh digunakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah satu lagi contoh yang sangat-sangat dekat dengan pemimpin, kerana Nabi SAW ialah seorang pemimpin yang hebat. Bagaimana beliau baginda telah pun menyusun strategi-strategi yang hebat dalam hijrah contohnya, itu yang besar. Dalam peperangan, Nabi SAW sendiri terlibat dalam peperangan, seorang pemikir yang hebat. Jadi itulah sebenarnya kalau kita kata kita ni apa-apa peranan kita sebagai seorang anak ke, sebagai seorang ibu ke, bapa ke, pemerintah ke, jiran ke, apa ke, semuanya ada disebut sebagai kisah-kisah dan panduan-panduan yang diletakkan dalam Al-Quran. Bagaimana kamu boleh menjadi seorang yang berperanan baik dalam berfungsi sebagai seorang ahli masyarakat. Betapa hebatnya Islam ini dibawa untuk menghasilkan kualiti hidup yang sangat tinggi. Dan dalam konteks lain mungkin bagaimana menguruskan peperangan. Apa guideline, tak boleh, siapa yang kamu boleh bunuh, siapa yang kamu tak boleh bunuh, dan bila kamu dah menang peperangan, apa yang kamu boleh ambil, apa yang kamu tak boleh ambil, dan ini untuk siapa, ini untuk siapa. Semuanya ada sistem. Dan perhatikan bahawa Nabi hidup hanya daripada umur 40 tahun sampai 63 tahun ni ialah yang Nabi aktif sebagai seorang Rasul. Maka hanya 23 tahun ini boleh mengubah sebuah masyarakat yang dahulunya jahil. Kalau kita lihat sejarah balik, sirah balik, bagaimana anak perempuan ditanam hidup-hidup, bagaimana penindasan berlaku dalam peperangan, dalam perniagaan dan sebagainya. 23 tahun sahaja diambil oleh Nabi SAW, betapa menunjukkan bahawa Al-Quran ini ialah didatangkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan 23 tahun ini impaknya beribu-ribu tahun sehingga sekarang bukan hanya masyarakat dahulu sahaja boleh berubah, boleh transform menjadi sebuah masyarakat yang berkualiti, tapi hatta sekarang ini pun dengan Al-Quran dan hadis yang sama membentuk masyarakat yang bersistem. Dan dalam surah Jumu'ah yang saya bacakan tadi, ayat kedua, disebutkan bahawa Nabi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua benda, mengajarkan kitab dan hikmah. Okey. Dan daripada kitab ini dan hikmah yang telah diturunkan dan diberikan oleh Nabi SAW, wa yuzakkihim, hikmah dan juga kitab Alkitab ini, iaitu undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia ini, lah yang wa yuzakkihim, yang mensucikan mereka, mensucikan dalam konteksnya tauhid, bagaimana kita dan juga akidah kita, bagaimana Islam datang daripada menyembah berhala yang tidak ada boleh bagi manfaat kepada manusia dan helpless, dan kemudian Al-Quran diturunkan menyembah kepada Allah yang satu, dan bagaimana itu telah pun mensucikan kita. Dan apabila hati kita telah suci, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan apabila hati itu telah suci dan akidah dan tauhid yang betul, maka Nabi SAW diutuskan wa yu'allimuhumul kitab untuk mengajarkan Alkitab, iaitu undang-undang. Apa-apa sahaja yang diturunkan, maka undang-undang itu akan diikut. Kerana tadi wa yuzakkihim, Nabi telah pun diturunkan dengan kitab dan hikmah itu
telah pun disucikan hati mereka, maka bila disucikan, maka apa-apa saja yang diajar boleh masuk dan diamalkan oleh manusia. Maka itulah secara keseluruhannya bagaimana Al-Quran dan Sunnah ini, Al-Hadis. Al-Hadis ialah Sunnah adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, perbuatannya, perkataannya dan sebagainya. Itu semuanya membentuk satu kerangka dan gaya hidup yang sangat lengkap, menyeluruh, dan bagaimana dari segi apa yang ditinggalkan itu telah pun memberikan impak kepada masyarakat, membentuk masyarakat yang hebat pada zaman itu. Bagaimana Islam telah pun ditubuhkan sebuah kerajaan Madinah yang hebat, besarnya kerajaan Madinah pada masa itu, dan hubungan-hubungan diplomatik telah pun dijalankan, dan bagaimana sebuah agama yang syumul ini telah pun dibina atas dasar iman dahulu, kemudian barulah strategi. Dan Nabi SAW merupakan seorang strategis yang hebat, kerana dari segi penyebaran Islam sendiri bermula dengan penyebaran secara kecil-kecilan yang sembunyi-sembunyi. Inilah satu strategi yang hebat. Bila you dah ada satu kumpulan yang boleh menyokong idea dakwah kamu, maka selepas itu barulah dilakukan dakwah secara terang-terangan. Itu satu contoh saja strategi yang hebat. Belum cerita bab peperangan, belum cerita bab pembentukan kerajaan, bagaimana perjanjian Hudaibiyah itu berlaku dahulu untuk mendapatkan sokongan daripada sebuah masyarakat itu, kemudian barulah dibentuk kerajaan, dan sebelum itu berlakunya hijrah, bagaimana orang-orang ini akan dilindungi dan sebagainya. Maka saya rasa cukup itu dua poin utama bagaimana Al-Quran dan Hadis ini telah pun mengubah masyarakat. The word is transformation, for two different entities. One is individuals and the other one is as a masyarakat. Wallahu alam. Saya rasa cukup itu 20 minit perkongsian saya tentang tajuk hari ini. Wallahu alam. Syukur Alhamdulillah, syukur jazilan saya ucapkan kepada pentas kita di atas perkongsian yang cukup makna ini. Diharapkan kita dapat mengambil iktibar daripada tazkirah yang disampaikan. Semoga ilmu yang didapati ini dapat dikongsikan. Oleh itu, marilah kita teruskan dengan sesi soal jawab bersama pentazkirah kita. Baiklah, Ustaz, daripada pemahaman saya, seperti mana yang kita ketahui, masyarakat kini terdedah dengan budaya barat. Oleh itu, bagaimanakah kita hendak menerapkan kualiti masyarakat berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Terima kasih atas soalan itu. Baik. Bila kita cakap tentang exposure to hedonism, contohnya budaya yang terlalu cintakan hiburan, contohnya, dan budaya-budaya lain, contohnya ialah daripada hiburan juga datangnya movies, datangnya drama-drama yang dalam itu ada banyak elemen-elemen yang tidak baik, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ajaran Al-Quran dan Sunnah. Contoh, bagaimana amalan seks bebas, minum arak, merokok contohnya. Itu semua satu benda yang sangat-sangat common yang kita lihat dalam movie yang kita lihat. Apa-apa saja movie pun dan datang daripada negara-negara barat, memang akan ada tiga elemen itu. Maka macam mana kita nak menerapkan kualiti masyarakat yang berlandaskan Al-Quran? Yang pertama sekali, tidak lain tidak bukan, kita perlu ada satu filter ataupun disebutkan oleh sebagai tapisan pemikiran. Dan tapisan pemikiran ini datangnya daripada sumber yang sama, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dan bagaimana kita nak terapkan satu tapisan pemikiran ini, ialah dengan penghayatan dan
mengamalkan apa-apa yang dipelajari daripada Quran dan Sunnah. Dan semuanya ini, filter ini mestilah dia berasaskan kerangka wahyu. Maksudnya, apa-apa sahaja sudut pandang mereka, mesti akan view-nya nas-nas Quran, nas-nas hadis. Apa dalilnya ni? Contoh, bila dia ada filter, orang tu tengah minum arak contohnya, okay, dalil dalam Quran disebutkan sekian kan, apa yang tak boleh ni. So bila dia ada filter itu, maka dia akan sentiasa beringat, dan dia tidak akan merancang dan merangka sesuatu secara sembrono. Okay? So ini satu kerangka yang sebenarnya dia tidak susah, dan saya yakin dan percaya ramai orang yang dah pun ada kerangka pemikiran ini. Cumanya bagaimana kita nak strengthen kerangka fikir ini ialah satu, dari segi ilmu lah, kena sentiasa bertambah. Sebab macam saya cakap tadi, okay, contoh Arab memang jelas, nasnya jelas, okay, tak boleh dalam Quran, dia haram qat'i. Qat'i itu maksudnya memang sah-sah lah, ada jelasnya dalilnya. Tapi untuk benda-benda lain, contohnya macam rasuah kan, contohnya macam apa lagi, bila ada urusan-urusan masyarakat ni, mungkin ada yang the grey line dekat situ kan. So kita tak tahu ni nasnya apa. Maka bila kita tidak tahu tu, dia tidak lain tidak bukan perlu kepada adanya penambahan ilmu. Dan juga circle yang bagus. So circle kita tu perlulah circle yang mempunyai gaya fikir yang sama, iaitu mempunyai tapisan pemikiran yang sama. Dan sekiranya kita tidak ada tapisan pemikiran itu lagi, maka kita perlu berada, surround ourselves with such circle of friends. So itulah saya rasa macam mana kita nak terapkan kualiti masyarakat itu, satu mesti kena ada tapisan pemikiran ni dulu. So bila dia ada satu tapisan pemikiran ni, maka indirectly, it's not indirect, it's directly, you can prevent yourself from being exposed and following this bad culture lah kan. So itulah saya rasa yang penting. Apa-apa sahaja pun budaya-budaya negatif, hatta bukan sahaja dari luar pun, daripada dalam negara sendiri, apa-apa budaya negatif, bila kita ada satu tapisan pemikiran ni, maka kita tidak akan terlibat. Kita akan rasa takut kerana dalilnya ada. Wallahualam. Okey, seterusnya Ustaz, soalan yang terakhir. Pada zaman kini, terdapat segelintir daripada masyarakat yang membuat keputusan untuk keluar daripada Islam. Adakah mereka ini tidak memegang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup? Baik, terima kasih. Saya rasa jawapannya itu memang ada dalam soalan dah pun. Kan? Jadi sepatutnya saya punya jawapan ni ialah ya ataupun tidak lah kan. Jadi jawapannya ya. Tak nak geram. Okey, disebut oleh Syekh Abdul Majid Al-Zidani dalam kitabnya Al-Iman, sesungguhnya perkara pertama yang wajib bagi setiap manusia ialah ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah. Maka kenapa orang tidak memegang Al-Quran? Dan saya rasa soalan ni patutnya, kenapa orang tak pegang Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup? Bukannya adakah mereka tidak memegang Quran dan Sunnah? Sebab confirm dah dia orang tak pegang Quran dan Sunnah, sebab tu dia orang keluar daripada Islam. Kan? Tapi soalannya ialah, kenapa mereka tak pegang? Okay, satu jawapannya ialah yang disebut oleh Syekh Abdul Majid Al-Zidani tadi, ialah kerana manusia tidak mengenal Tuhan. Ya? Al-Quran, hadis memang belajar. Kan? Tapi tidak ada penghayatan dan tidak membawa kepada ma'rifatullah. Dia nak mengenal Allah tu. Dan nak mengenal Allah ni, caranya tidak lain tidak bukan sama dengan jawapan tadi itu. At-tariqul ilmi. Mesti tak boleh tidak melalui jalan ilmu. Mesti kena belajar. So bila kita tak belajar, bila kita belajar tanpa penghayatan, belajar pula baca buku sahaja,
tidak ada guru, maka jadilah benda-benda yang soalan-soalan yang tak terjawab. Contohnya, saya memang ada kawan yang dia daripada sekolah agama dan dia belajar semuanya, Al-Quran, Sunnah, ambil PSI, ambil Quran Sunnah semua. Tapi sebab dia ni ada soalan-soalan yang tidak terjawab dalam pemikirannya, maka jadilah benda seperti keluar daripada Islam ni kerana dia tidak jumpa jawapan. Dan dia rasa macam soalan-soalan dia tu legit. Sebenarnya soalan-soalan dia tu dah ada dah pun, ulama-ulama dulu lagi dah bincangkan bab-bab ni. Hatta Imam Ghazali sendiri pun merupakan seorang pendebat yang hebat, yang pada masa itu telah pun adanya konflik-konflik agama, konflik-konflik pemikiran sebegini. Maka cuma apa yang tidak ada itu ialah adakah kita ni baca ke tidak? Adakah kita ni mengorek ilmu ke tidak? Maka kalau kita tidak melalui jalan ilmu tu, maka itulah menjadi masalah dalam akidah dan juga iman kita. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, apa yang dapat disimpulkan daripada bual bicara kita pada hari ini ialah kita dapat mengetahui akan kepentingan Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai aspek kehidupan. Dengan itu, sama-sama kita mengambil berat dan iktibar supaya berbagai inisiatif dapat dilakukan bagi melahirkan masyarakat yang lebih berkualiti pada masa hadapan kelak. Baiklah, terima kasih atas perkongsian yang sungguh memberi manfaat dalam kehidupan kita itu tadi, insya-Allah. Masa pun telah mencuburi kita. Sampai di sini saja program Temu Bual Bicara kita pada pagi ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pentazkirah kita pada hari ini. Tidak dilupakan, terima kasih juga rakan-rakan yang sama turut serta dalam program ini. Semoga temu bual kita dalam majlis ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Ingatlah, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia berilmu. Jadi, kita mengakhiri majlis pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.